Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berjaya hari ini hari yang keempat Ramadan. Kita telah berjaya berpuasa penuh pada hari keempat ini, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menempuh hari-hari yang akan datang. Kedua, selawat serta salam ke atas junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat balik. Sebabnya macam semalam saya cerita, apabila kita tak berselawat bila Nabi disebut, kita dikira orang bakhil. Ataupun kita juga digolong sebagai orang yang celaka apabila Nabi berselawat, tapi kita tak berselawat. Apabila kita sebut nama Nabi, tapi kita tak berselawat. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah seperti biasa, saya akan berkongsi tak lama pun, lebih kurang 10 hingga 15 minit tentang perkongsian tentang Ramadan, tentang apa yang saya nak berkongsi. So macam hari pertama saya berkongsi tentang pengertian Ramadan dan juga kelebihan-kelebihan Ramadan. Hari kedua saya berkongsi tentang kelebihan sedekah. Sebabnya sedekah sekarang ni dia macam big issue kan kat Malaysia, tentang orang buat baik sedekah tapi dipandang buruk. Tak apa, kita teruskan buat benda baik. Sebabnya jangan buat benda yang kita nak tengok orang, jangan kita nak tengok apa orang cakap, tapi tengoklah Allah pandang kita ke tak. Sebabnya yang akan tentukan kita masuk syurga ke neraka semua Allah, bukannya manusia. Sebab manusia ni lidah ni tidak bertulang. Sebab itulah ramai orang yang masuk ke neraka kerana dua benda. Yang pertama, kerana lidah dia. Kedua, kerana kemaluan dia. Ini hadis Nabi sendiri. Dan hari ketiga iaitu semalam kita bincang tentang 3 doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah, iaitu 3 golongan yang celaka. Yang pertama ialah orang yang masuki bulan Ramadan tapi tak mendapat keampunan. Kedua, mereka yang apabila Nabi disebut tetapi mereka tidak berselawat. Ini golongan-golongan celaka. Dan yang ketiga ialah orang yang masih ada ibu bapa ataupun salah satu, tapi mereka tidak berbakti pun dan tidak menyebabkan mereka masuk ke syurga. So disebabkan poin ketiga tu semalam saya hanya urai pendek, sebabnya semalam pendek je. Seperti biasa saya akan bagi sharing ni dalam 10 hingga 15 minit, tapi semalam tu rasa macam drag pula. So hari ni saya nak teruskan dengan poin ketiga, iaitu tentang celakalah orang yang masih ada lagi ibu bapa tetapi mereka tidak menyebabkan dia masuk ke syurga. Kerana ibu bapa ni adalah kunci untuk kita masuk ke syurga. Walaupun kita beribadah sebanyak boleh, tapi seandainya ibu bapa kita tak redha dengan kita, maka ke neraka dah tempat kita. Na'udzubillah min zalik. Betullah jagalah perasaan ibu bapa kita, dan terutamanya ibu bagi golongan lelaki, di mana seorang ibu ni kita kena taat perintah ibu selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Okey, bercakap tentang ibu, ada seorang dia lahir pada zaman Nabi tetapi dia tidak sempat bertemu dengan Nabi, dan dia sangatlah famous dengan kisah dia berbakti dengan ibu dia dengan berbakti yang sangat maksimum, iaitu nama dia Uwais Al-Qarni. Dia seorang tabi'in. Walaupun dia sempat lahir pada zaman Nabi, tetapi dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi. So sahabat ni adalah mereka yang sempat bertemu dengan Nabi dan sempat beriman pada zaman Nabi. And then Uwais Al-Qarni ni, satu hari Nabi memberitahu pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari dia. Lepas tu meminta doa kepada dia dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ustaz Zuhli masuk. Sembang pasal Uwais Al-Qarni, Ustaz masuk, Ustaz. Bukannya Uwais, you want to achieve it successfully lah. Saya nak cerita pasal Uwais Al-Qarni, pasal banyak sequel daripada perkongsian semalam. Perkongsian semalam cerita pasal golongan yang celaka, iaitu mereka yang tidak bakti pada ibu bapa. So hari ni dia nak sambungan dia pasal kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, okey, sambung balik pasal yang Nabi suruh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali cari dia. Lepas tu Nabi suruh cari,
And then Nabi beritahu, lepas jumpa dia nanti minta doa supaya diampunkan Allah. Sebabnya doa Sayyidina Uwais Al-Qarni ni dia sangat makbul. Lepas tu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ni mencari-cari tau. Setiap kali kabilah daripada Yaman datang, dia mencari-cari, mereka dia mencari siapa, kenal tak Uwais Al-Qarni, kenal sahabat Al-Qarni, ada tak kabilah Uwais Al-Qarni dalam kabilah ni yang datang sekali yang berdagang tu. Lepas tu mereka tak ada pun. So at last Sayyidina Umar yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. And then Uwais Al-Qarni ni, Sayyidina Umar pun menceritakanlah, tanya kat dia, okey, nama kamu ialah Uwais bin Amir daripada Yaman, dari Bani Murad. Lepas tu dia cakap ya saya. Lepas tu Sayyidina Umar pun minta lah doa Uwais Al-Qarni ni diampunkan dosa dia. So dekat sini kita boleh tengok tau, Nabi sendiri menyuruhkan orang lain doakan kita. Sebab itulah kita pun tak salah kalau kita minta doa orang lain untuk mendoakan kita juga. Dan itu satu lagi, apa yang hebat sangat dengan Uwais Al-Qarni ni sampai dia boleh diangkat level dia, walaupun Nabi tak pernah berjumpa dengan dia, tapi dia punya level sampai orang sampai suruh sahabat-sahabat yang rapat minta doa dengan dia. Apa yang dia buat sampai dia punya makam setinggi itu? So kita flashback, kita back to the past sikit, kita tengok apa yang Uwais Al-Qarni ni buat. Sebelum tu kita kenali dulu Uwais Al-Qarni siapa. Uwais Al-Qarni ataupun nama betul penuh dia, nama dalam dia punya IC, Uwais bin Amir Al-Qarni. Al-Qarni ni dia dari kabilah Qaran. Kabilah dari Qaran, dari kabilah Yaman Bani Murad, iaitu dia orang Yaman. Dia orang Yaman So Yaman ni dia bahagian selatan, Allahumma salli ala Muhammad, bahagian selatan Madinah. Lepas tu pada dia ketika dia kecil lagi, ayah dia telah meninggal dan dia telah mendapat penyakit kulit ataupun sopak sejak dia kecil lagi. Lepas tu ayah dia dah meninggal, lepas tu dia ada penyakit kulit. And then mak dia ada minta satu permintaan yang dia rasa macam mencabar gila lah. Contoh macam mak kita minta permintaan, boleh tak dapat 4 flat, masa macam cabar kan, macam tu juga lah. Uwais Al-Qarni dia dapat satu permintaan, iaitu boleh tak dia nak sangat mak dia nak sangat pergi buat haji, sedangkan diorang tu miskin. So macam mana lah Uwais Al-Qarni ni nak buat, nak tunaikan juga permintaan mak dia. So apa yang Uwais buat, dia dapat idea. So why not dia angkat kambing, dia dapat idea, dia beli seekor anak lembu yang hanya berat dia lebih kurang dalam 20 kg. Lepas tu anak lembu ni dia diangkat anak lembu tu daripada bawah bukit naik bukit tiap-tiap hari, naik lepas tu naik atas, lepas tu bawah balik, naik atas tu bawah balik. Lepas tu orang kat keliling dia tu pun cakap, ni orang gila ni. Lepas tu dia tak kisah pun orang keliling cakap apa, dia tetap dengan teruskan dia punya rutin, iaitu angkat anak lembu tu naik atas bukit, turun bukit, naik atas bukit, turun bukit. Lepas tu apa yang dia buat ni selama 6 bulan. And then selepas 6 bulan, anak lembu tu pun daripada anak lembu dah jadi bapak lembu lah, dah jadi berat. Lepas tu dia dah jadi berat dia daripada 20 kg tu dah jadi lebih kurang 100 kg. 1 kg yang berat lembu. Kalau siapa yang sadu pergi korban tu nak kena lapah, nak kena tumbangkan lembu tu, bukannya seorang dua orang, tapi dia ni diangkat seorang. Bayangkan, contoh macam kita sekarang ni, kita pergi gym kita pergi gym. So tapi dulu tak ada gym lah kan. Mana ada gym dulu. Okay, kalau dulu so apa yang Uwais Al-Qarni ni, dia pergi angkat lembu tu nak bagi dia sadar. So lepas dia dah sadar, dia pun bawa lah ibu dia tunaikan haji. Bayangkan dia angkat mak dia dan kelilingi Kaabah, tawaf tu sejauh 1.8 km. Ini kalau 1.4 km 7 kali pusingan. And then itu pun kalau tidak bersesat, macam dulu tak bersesak-sesak lah, tapi macam sekarang ni bersesak-sesak teruk. InsyaAllah nanti saya akan berkongsi pasal buat umrah lah. Seronok buat umrah ni, walaupun dia banyak dugaan, tapi bila kita balik tu rasa seperti mimpi lah. 2-3 kali mimpi masa balik tu, setiap malam mimpi sebabnya rindu dengan Mekah, dengan Madinah.
Okey, cakap pasal tawaf. Nak tawaf tu 1.4 km. And then let's say macam sekarang ni, kalau nak tawaf bahagian atas tu, bahagian atas tempat yang keliling korang tengok yang besar kan, sejauh 5.4 km. Saya pernah tawaf yang bahagian atas tu. Daripada asar tawaf sampai maghrib baru habis 7 kali. Itulah first and last tawaf kat bahagian atas. Okey, tu baru tawaf. Lepas tu sa'i. Sa'i ni 7 kali daripada Safa Marwah. Lepas tu Safa Marwah, and then at last akan berhenti kat Marwah. So sejauh 3.5 km. Bayangkan, punyalah jauh. Uwais Al-Qarni ni boleh angkat mak dia, dan dia punyalah nak tunaikan hasrat ibu dia tu. So and last, mak dia pun dapatlah buat haji. Sebab itulah, sebabkan dia berbakti dengan mak dia, Allah tingkatkan darjat dia sehingga menjadi seorang wali. Dan ada dua pendapat, ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni ni adalah ketua segala tabi'in. Ada pendapat lain mengatakan Hasan Al-Basri ni ketua segala tabi'in. Tabi'in ni ialah mereka yang tak sempat bertemu dengan Nabi tapi sempat bertemu dengan sahabat. Itulah Uwais Al-Qarni, sanggup dia berbakti sehabis boleh untuk ibu dia, walaupun orang mengatakan dia gila. And then masa dia meninggal pada umur 67 tahun pada perang Siffin. Okey, masa dia meninggal tu, orang tengok pelik, kenapa ramai sangat orang yang menguruskan kematian dia ni? Sebabnya bukannya orang yang menguruskan kematian dia, tetapi yang menguruskan kematian dia adalah para malaikat dari langit turun untuk menguruskan kematian Uwais Al-Qarni. Nampak kat sini, walaupun dia tidak terkenal di dunia, tetapi dia terkenal di langit. Dia terkenal dengan kalangan, bukan terkenal di kalangan penduduk bumi, tapi dia terkenal di kalangan penduduk langit, iaitu para malaikat. And then sebab itulah kalau kita nak tengok pengakhiran hidup, nak tengok kita ni hidup tu baik atau buruk, tengok pengakhiran kita. Seandainya kita baik, maka baiklah kita punya pengakhiran. Seandainya buruk, buruklah satu kehidupan kita tu. Sebab itulah kita selalu berdoa, iaitu Allahumma tahtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Iaitu, ya Allah, berikanlah kami kematian yang baik, husnul khatimah. Janganlah kau berikan kami kematian yang buruk, itu su'ul khatimah. Okey. Itulah sahaja perkongsian dari saya. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada kisah Uwais Al-Qarni ini untuk terus berbakti dengan mak ayah kita. Macam kita sekarang semua dah ada dekat rumah tengah PKP. So walaupun ada yang duduk dekat college tu, boleh dah call mak ayah, ataupun sekurang-kurangnya ni ada kata-kata ulama, selagi kita mendoakan ibu bapa kita, selagi itulah rezeki kita akan limpah ruah. And then pahala, walaupun semua amal yang kita buat ni, semua akan disalurkan juga sikit, dapat sahamkan mak ayah kita. Sebab itulah bila teruskan buat benda baik, sebabnya kita ni akan beri saham pahala kepada mak ayah kita. Itulah perkongsian daripada saya. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada kisah Uwais Al-Qarni ini, dan doakanlah saya terus istiqamah untuk buat sharing dengan you all setiap malam. Tak lama pun, dalam 10 hingga 15 minit sahaja. Dan perkongsian ni pun bukannya dapat apa-apa, hanya dapat insyaAllah mencari redha Allah pada bulan Ramadan ni. Okey, itu saja perkongsian dari saya. Dan jangan lupa untuk tengok pada hari-hari yang akan datang. InsyaAllah saya akan berkongsi setiap malam sepanjang bulan Ramadan ini. Itu saja perkongsian dari saya. Apa yang baik daripada Allah dan apa yang buruk daripada saya, InsyaAllah jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Okey, jumpa esok pula. Assalamualaikum. Bye.